aku punya tahap tak mau pergi PLKN ni. Tahap dia kalau cara dia bagi aku, okey, nah 2 juta, ambil 2 juta, lepas masuk PLKN. Aku kata, hambain kat aku 2 juta. Aku tak pergi PLKN. Ada seorang menteri yang menteri yang favorite hang. Yes. Dia dah jadi favorite hang. Dia sebenarnya favorite aku dulu. Favorite aku dulu Ngah Koming. Boleh kita sebut nama dia? Ya, sebut nama dia. Yang Alamah. yang saya bersama. yang memperlihatkan yang mengatakan situasi tersebut digambarkan sebagai ekstremis. Tapi dia punya intonasi bukan macam tu tadi. Sebetulnya intonasi dia Piram dia abang lama dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton Book Surgeon sehingga ke hari ini. Selamat datang ke podcast terpaling baca episod 3 yang dibawakan oleh Book Surgeon. Analyze, scrutinize dan criticize. So, akhirnya kita boleh record sesi yang ketiga, episod ketiga podcast terpaling baca secara bersemuka. Dan episod ketiga ni dia sedikit kelainan kerana kita ada orang ketiga. Kita ada orang ketiga. Episod ketiga orang ketiga. Episod ketiga orang ketiga. Jangan sambung lah, takat tu je. Takat tu je. Takkan tu. Episod keempat kita tak jamin lah sampai ada orang. Okey. Jadi untuk episod yang ketiga kali ni sebenarnya perjalanan untuk set up podcast yang episod ketiga ni agak mencabar dan berliku Berliku, berselirat sebab dan kita punya tim dah rasa macam nak empuk semua benda dah. Dan kali baru semua insya-Allah rasa berjalan lancar insya-Allah. Okey. Kurang lebih 2 jam Kurang lebih 3 jam nak set up. Record tak tahu lagi. Termasuk 4 jam perjalanan aku daripada Kelang. Dah kena mention tu. Perjalanan aku daripada Kelang tu tambah lagi 4 jam. Okey, jadi untuk hari ni kita nak first kali kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton podcast siri yang sebelum ni. Kita ada 2 episod sebelum ni. Dan nampak gayanya alhamdulillah mencapai 3 digit. 3 digit. Kedua-duanya mencapai 3 digit dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan untuk pengetahuan, Nazli ada perasan tak? Sebenarnya bukan saja kita post keseluruhan podcast, kita juga ada post keratan video. Perasan? Ya. Dan mungkin ada orang yang di TikTok Ya. TikTok ada. Di Facebook pun ada. Yes. Atau mungkin sebab ada setengah yang mungkin dia tak ada masa nak tengok siri podcast yang terlampau lama. Kalau dia kerja yang jenis memang boleh mengadap satu kerja dan dia boleh pasang earphone, mungkin dia boleh ambil masa lebih lama kan. Jadi mungkin dia boleh tengok siri-siri podcast yang kita dah potong, keratan tu kita post juga dan alhamdulillah insya-Allah kita akan ambil keratan-keratan yang ada manfaat. Ya betul. Dan aku rasa sebelum kita terlupa, hari ini kita bersiaran daripada kita kena sebut nama tuan rumah. Kalau dah kerak kena halau tu. Okey. Kita bersiaran kira rakaman ni kita buat di penerbit USM. Ya, penerbit USM. Ya. Alhamdulillah. Especially ni tempat dia nama Taman Buku USM lah. Taman Buku. So memang kita fokuskan dekat sini memang kalau boleh nak wujudkan satu studio yang boleh untuk buat rakaman lah. So kita kalau boleh nak invite banyak team lagi kalau ada orang-orang yang lain yang nak berminat nak buat rakaman studio podcast macam ni, insyaAllah kita boleh lah. InsyaAllah. Tapi ada mahar lah. Ya, ada. Mahar apa? Mahar apa sembah tepi lah. Okay, jadi kami nak ucap terima kasih banyak kepada pihak penerbit USM sebab sudi menerima kedatangan kami. Hopefully this is not the first and the last sesi kita rakaman kali ni, insyaAllah. Di, mungkin ada orang yang nak tanya Di.
Kenapa seorang pakai t-shirt, seorang pakai baju Melayu, seorang pakai kurta? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kita hari ni? Jadi Yang terjadi tu panjang, tapi yang kita nak pendekkan, shooting ni sebenarnya kita buat pada hari Jumaat. Jadi ada yang baru, bukanlah semua baru balik semalam Jumaat, tapi biasalah dengan gaya pemakaian yang berbeza lah. dengan Vibe hari Jumaat. Dengan Saya pun nak sebut benda tu tadi. Vibe hari Jumaat. so ada Ada sahabat yang macam pakai kurta, ada yang macam Bang Jamil, ada yang tak tahu macam apa. Tu. Tapi tak ada dalil kan? Tak ada dalil. Tak ada dalil. di samping aku tak pakai, tak dan pakai. Bawa sebenarnya tak dan pakai. Yang tu untuk occasion lain. Itu untuk occasion lain. Okay, jadi banyak perkara lah yang berlaku sepanjang tempoh Boot Surgeon tak beraksi di podcast ni. Banyak lah sangat perkara yang berlaku di dalam negara dan juga luar negara. Yang terkini, yang sebenarnya kita dah dapat jawapan lah daripada Kementerian Pertahanan. Betul. Berkenaan dengan isu PLKN. Sebelum tu ada kenyataan yang keluar yang mengatakan bahawa orang yang individu yang berusia daripada 18 tahun sehingga ke 35 tahun mungkin dipanggil ke PLKN. Tapi selepas tu dijawab semula oleh Kementerian Pertahanan. Betul. Yang sebenarnya individu yang lahir lepas tahun 2007 saja, dan depa boleh delay the process of masuk ke PLKN sehingga ke umur 35 tahun. Dia yang best kalau pasal isu PLKN ni tengah berlangsung kan, banyak lah orang ambil perspektif, orang buat meme ke apa kan. Tapi tahu meme yang paling best apa? Dia ada dua orang kan. Kan dia dalam masa yang sama sekarang ni kita tengah ada konflik Palestin semua kan. Yes. Meme yang ada apa? Yang satu tu kan dia kata, oh ni kalau aku hantarlah aku pergi berjuang kat Palestin. Tapi mana ada PLKN? Oh tu. Pokoknya tak mahu ada kenapa kan? Tapi meme tu paling kena. Dia meme tu paling catchy sebab benda tu jadi kat aku lah. Dulu waktu kita sekolah menengah, waktu kita kita dah terpaling Ikhwanul Muslimin time tu. Tengok Palestin meletup puas sikit ke, Gaza apa semua, kita tu boleh pergi lah, boleh volunteer lah. Dah kali sekarang umur 30, tiba-tiba terbaca pasal umur 16 sampai 35 nak kena pergi PLKN. Terus rasa macam otak jatuh cari tak jumpa orang. Macam aduh apa benda lah 35, aku punya duk maki kerajaan time tu. Sebab Pak Di WhatsApp saya. Okey. Dan dia memang macam koyak semacam lah kalau dia terpaksa pergi PLKN waktu tu. Jadi aku just nak tanya hang lah, kalau ditakdirkan memang kita kena pergi PLKN waktu tu, okey lah, mungkin tak 3 bulan, mungkin I would say 3 weeks. 3 weeks is a max lah. I would say apa pandangan hang kalau 3 minggu? Dia 3 minggu lah. Kalau dah kena pergi daripada aku masuk dalam, kan? Kan saya kata okey, kalau tak pergi kena masuk dalam. Tak apalah. Saya masuk dalam. Dah. Macam yalah, dia kalau nak kena buat analogi yang pelik sikit, contohlah aku punya tahap tak mau pergi PLKN ni. Tahap dia kalau cara dia bagi aku okey, nah 2 juta, ambil 2 juta, kita masuk PLKN. Aku kata, ambilin kat aku 2 juta, aku tak pergi PLKN. Jadi macam tu. 2 juta aku mau. 2 juta aku mau. Yang tu. Sebab kita dah menikah, dah ada anak, lepas tu kerja tu dah masalah, kerja. Takkan aku nak tinggal 2 minggu gaji jalan. Apa? Ingat aku buas dekat ladang mana-mana. Bagi cuti, gaji jalan. Mana boleh? Yang tu lah antara struggle dia sebenarnya. Kalau Nazli macam mana? Kalau lah ditakdirkan masuk juga PLKN. Nazli ready ke ataupun macam mana? Kalau ditakdirkan masuk. Kalau ditakdirkan saya tengok status masa saya lah. Okay, kalau compare dengan dua panel kita ni, saya ni masih bujang. Saya promote ni. Promote boleh. Boleh. Saya masih bujang tapi available. Okay, tak tahu. Okay, betul. So kalau ikut status masa, yalah kita benda tu dah berlangsung di zaman kita dulu. So kita kata nak return balik di peringkat umur sekarang ni, boleh kata sekarang di peringkat umur, saya rasa semua sebaya yang saya ni, even kami status yang orang kata tak berkomitmen tinggi lagi, tapi pun kita dah di fasa umur 27 ke 30 ni, di fasa orang kata struggle lah untuk especially nak dapatkan kestabilan dari segi kewangan dan sebagainya. So, macam nak kata nak masuk di peringkat umur sekarang ni sebenarnya memang susah lah. Even orang bujang saya rasa dekat Malaysia sekarang ni pun bukan, walaupun dah orang kata tak ada anak dan sebagainya, family dan sebagainya, tapi komitmen still tinggi.
dengan nak bayar sewa rumah, dengan especially di bandar lah. Kalau kita duduk dengan family kita tak ada masalah mungkin. Tapi kalau kata dia yang ni kos yang tinggi tinggal especially di bandaraya kan, di Kuala Lumpur dan sebagainya, nak kena tanggung kos sewa apa sebagainya tu. Nak bayar duit sewa kereta apa semuanya. So benda tu kena tengok juga lah, tengok balik. So mungkin akan menjadi isu di situ lah. Even kita ni masih berada di status yang tak di settle bujang dan tak berkahwin lah. Tu mungkin point of view saya lah. Tapi kalau tanya peribadi saya lah, mungkin benda ni dia kena, sebab benda ni macam kalau tiba-tiba arahan tu keluar, kalau kata betul lah arahan tu yang seperti yang kata yang di 1835 tu, memang dia tak boleh, memang akan terkejut lah. Tapi sebenarnya pada saya, yalah, kalau kita tengok negara macam especially Korea Selatan sendiri pun dah ada kewajipan untuk sertai tentera dan sebagainya, NS kan, especially benda-benda macam tu sepatutnya memang kena ada. Tapi mungkin dia tak boleh nak buat on the spot macam tu lah. Mungkin kena study balik dia punya cara pelaksanaan berperingkat pada pandangan saya. So, tu saja. Aku pun rasa kalau aku dipanggil, aku tak boleh bayang. Tak boleh bayang aku dengan Pak D di malam kebudayaan. Kita buat apa? Jadi MC. MC? No. Tahan tak ada jadi MC. Mesti dia punya jurulatih jadi MC. Aku rasa kita, apa persembahan yang kita nak buat di malam kebudayaan ni? Lawak Piramli ya? Lawak Piramli. Yes, paling dekat di hati ya. Yang paling orang-orang tua macam, yalah umur 30 lah, dia ingat lawak-lawak apa lagi kan. Takkan dia nak buat pick up line yang entah apa-apa kan. Aku sebab tu salah satu hiburan dalam tempoh kita membesar tu ya. Ya. Okay, so itu, tapi anyway kita dah tahu, kita sudah tahu yang ia tidaklah seperti apa yang disangka, sebab PLKN yang sudah diperjelaskan oleh Kementerian Pertahanan yang ia hanya untuk individu. Sebenarnya belum lagi keluar secara official lah. Belum keluar secara official lagi. Dan dia hanya untuk individu yang berumur yang lahir selepas tahun 2007 dan berumur, dan kalau penangguhan tu boleh berlaku sehingga ke umur 35 tahun. Ya. Okey. Jadi itu saja kot rasanya untuk PLKN. Kita dah boleh move on dah boleh rasa lega sikit lah. Dia tak adalah mengganggu sangat. Okay, so next. Apa dia next? Banyak benda yang berlaku. Dia sebenarnya bila kita nak cakap benda yang menarik ni, kita kena cakap babak politik. Yalah. Babak politik. Politik yang sedang berlaku di negara Malaysia sekarang ni, semakin hari dia macam dia takkan pudar. Semakin hari aku nampak dia macam makin rancak, makin menyala setiap hari. Dinyalakan oleh macam-macam isu. Aku rasa isu apa yang rasa paling yang paling aku rasa nak cakap lah, yang aku rasa perlu untuk kita cerita kat sini, isu laungan takbir dan juga isu pemakaian maflar dan senjata di sekolah yang berlaku baru-baru ni. Ya, kita tahu gambar yang tersebar tu di social media memperlihatkan kanak-kanak memakai maflar dan juga pegang senjata. Tutup muka macam dia tutup muka macam pejuang Hamas tu. Nazli, ada seorang menteri yang menteri yang favorite hang. Dia dah jadi favorite hang. Dia sebenarnya favorite aku dulu. Favorite aku dulu, Nga Koming. Boleh kita sebut nama dia? Ya, sebut nama dia. Yang Al-Alamah. yang saya bersama yang memperlihatkan yang mengatakan situasi tersebut digambarkan sebagai ekstremis. Nazli, pandangan? Kaitan dengan isu inilah yang Syazwan cakap tadi kan, kaitan dengan pemakaian kanak-kanak. Maksudnya pendidikan kefahaman kanak-kanak, sebab dia disebarkan melalui skeping gambar. Kadang-kadang saya benda-benda macam ni saya pergi secara umum lah. Bila skeping gambar ni, in reality dia kita tak tahu apa yang dilalui sepenuhnya pada hari tersebut. Skeping gambar ni orang boleh tafsir kita macam-macam benda. Orang boleh tafsir dia ni buat benda ni, dia buat benda ni. Tapi in reality kadang-kadang tak berlaku sebegitu. So benda macam tu lah. Bila benda tu saya lebih nampak benda tu dipolitikkan. Dia part of dia ambil kesempatan lah untuk ni. Sebab benda ni bukan, saya rasa statement-statement macam ni sebenarnya bukan sekali dua lah. Dia yang dikeluarkan oleh yang tadi yang sebut tadi kan, individu tersebut dan juga parti tersebut. Bukan benda yang ni. Bukan perkara baru. Bukan perkara baru. So sebab should be benda ni tak dia naikkan atas faktor nak mungkin nak dapatkan perhatian, nak trigger dan sebagainya ni. Tapi pada saya sangat tak setujulah untuk dia memuat naikkan dia sebagai seorang menteri untuk mewujudkan kemarahan orang di media sosial dan sebagainya macam tu. Sepatutnya
directly boleh tegur je kan. Kalau kata dia dah tahu lah tempat tu kat mana dan sebagainya. Sebab dia menteri. Dia menteri. Kalau dia ni any Tom, Dick or Harry macam kita ni yang tak nak siapa-siapa ni, memanglah kita akan upload ke status Facebook ke apa, ke Twitter ke apa. Dan dia macam nak cari pasal sebenarnya. Kita nampak lah dia macam nak cari pasal, memang duk tak puas hati dengan kita dengan okey. Sorry kalau dengar macam sentimen ke apa. Tapi benda tu memang dia boleh wujudkan sentimen. Hang keluarkan statement macam tu, hang macam nak kata okey, ekstremis. Ekstremis adalah satu perkataan yang berat dalam situasi orang macam mana kebanyakan Muslim di seluruh dunia lah. Kadang-kadang rasa macam aku tak boleh buat apa tau. Dalam kebanyakan masa bila kita sembang dengan kawan-kawan lain pasal isu Palestin yang dah lama kena bom oleh penjajah yang kurang ajar tu, lepas tu tiba-tiba dalam Malaysia yang mana kita tahu stand Malaysia ni memang berdiri dengan Palestin secara kukuh berdiri di belakang sehingga bebas dari Palestin dan sebagainya, tiba-tiba ada satu manusia menteri yang mana dia punya logo parti dia roket. Dan logo tu tak digambarkan sebagai ekstremis. Yes. Kira guna logo roket tu dekat dalam parti dia tak ada masalah. Sebab kalau dia nak main literal macam tu, so kita pun boleh juga kalau nak main literal macam tu. Boleh. Kita boleh main. Kita boleh main benda tu. Dan kita ramai. Kita majoriti dekat dalam Malaysia orang Melayu Islam, kita boleh main benda tu. Kita tak main. Dan kita boleh kata okey tak apa, yang tu tak apalah, yang tu untuk politik, kestabilan dan sebagainya. Kita boleh consider benda tu. Tapi dia untuk seorang manusia macam dia keluarkan satu perkataan ekstremis yang memang akan terpalit kepada semua orang Islam, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia lah. Kalau dia nak tengok macam mana dia boleh sangat tak bertanggungjawab untuk cakap benda macam tu, untuk letak perkataan tu. Tapi aku rasa kita tak payah buang masa kot cakap pasal dia. Aku pun rasa kita patut move on. Cuma point kita cuma nyata. Cuma bagi aku cuma kecewa sikit bila macam dia bermain literal dengan mengeluarkan statement selepas satu gambar. So macam Nazli kata, kalau dia nak main literal macam tu, kita pun boleh juga main literal atas bendera yang telah digunakan setelah sekian lama. Kita tak pernah pun kata bendera tu beri ekstrim. Kita tak pernah kata. Dan even okey lah, kalau kita tak mau kata pasal DAP, mungkin ada orang kata kita bermain sentimen dan sebagainya. Lambang keris juga digunakan dalam bendera UMNO. Dan ia tidak pernah digambarkan sebagai ekstremis. Kenapa dalam logo tu ada senjata, hangpa tak pernah nampak. Tak pernah nampak kata ekstrim apa semua, tapi bila kita nak tunjuk solidariti, yalah balut muka, ada mokpok tak suka balut muka macam pejuang Hamas tu, tiba-tiba nak kata ini ekstremis lah apa semua. Tolonglah. Ya, dan sebelum kita move on, ada beberapa pihak yang cuba untuk mengatakan yang depa ada reason yang kuat setelah disupport oleh kenyataan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail. Ya. Tapi pada aku semua orang ada hak untuk bagi pandangan masing-masing. Dan pandangan itu tak semestinya betul lah. Sebab dia bergantung kepada bagaimana seseorang tu bagi pandangan lah. Sebab dia ada pandangan sebagai dia ada pandangan sebagai seorang rakyat biasa, ada pandangan ada view daripada seorang parents. Mungkin ada parents yang dia rasa tak apa kot, okey kot. Tapi ada yang parents yang berlatar belakangkan tak tahulah berlatar belakangkan ideologi apa. Mungkin dia tak berapa selesa dengan tu. Dan pada aku nak bagi pandangan okey, tapi nak menggelar seseorang sebagai ekstremis tu pada aku agak melampau. Keterlaluan dah melampau. Okay, so agak kita mulakan dengan terus gear 6 ni dia. Betul. So Ustaz, kita slow down sikit, slow down a little bit kan. Kita mungkin boleh redakan sikit tempo perbincangan kita pada hari ni. Sebenarnya apa perbincangan kita pada hari ni, Nazli? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, sebenarnya benda yang kita sembang tadi tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan. Sekadar permulaan lah, pemanas untuk warm up. Okey, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, actually kita mungkin rakaman ni dibuat sebelum ni lah, tapi kita akan release poster nanti. Dekat poster kita pun dah akan ada mention tajuk dia. So tajuk kita pada hari ni adalah berkaitan dengan P. Ramlee
habak lama dah. Betul. Dan kita kena book habak tu bagi habak lama dah. Tapi dia punya intonasi bukan macam tu tadi. Seperti intonasi dia Piramli habak lama dah. Dia kena macam tu. Sedap lah. Jangan minta saya ulang sekali lah. Sekali. Okay, kalau kita cerita pasal Piramli ni, yalah, actually perbahasan berkaitan dengan Piramli ni too much lah. Sangat banyak perbahasan. Sebab saya rasa Piramli pun sangat dimesrai oleh semua golongan. Even kita yang tak duduk di zaman Piramli pun sampai sekarang pun kita boleh kata kita kita bukan berada di zaman kita pergi tengok wayang cerita Piramli. Sekarang ni kita dah menonton di TV, di internet dan sebagainya. So kita di zaman yang bukan dia pun kita still orang kata entertain lah. Kita tengok still dengan entertain, especially dengan joke-joke, cerita-cerita yang membawa lawak-lawak dan sebagainya lah. So kalau kita cakap pasal lawak ni, should be semua orang akan ada dialog-dialog kegemaran lah. Pick up line orang kata. Pick up line dia tu dalam Piramli. Mungkin saya boleh share kat sini. Dalam banyak dialog ni apa yang rasa yang seriously, bila cakap pasal Piramli, bila Nazli tanya pasal pick up line, seriously, pick up line bagi aku yang paling melekat kat hati aku adalah kasihan. Abang Jamil lah. Kasihan. Pakaian ni ada tak ada mana apa-apa. Tak ada mana. Cuma, di sebalik perkataan kasihan tu, dia dari sudut lain memang kita rasa macam lawak. Yalah, sebab kita cakap pasal pick up line kan. Pasal pick up line. Tapi cara pengarah mengarahkan cerita tu untuk memberi sentimen simpati kepada Piramli yang kononnya buat salah waktu tu lah. Abang Jamil yang kononnya buat salah waktu tu dengan mengulang-ulang perkataan yang bagiku annoying enggak lah. Kan dia tanya bila tanya apa pun kesian. Bila tanya apa pun kesian. So end up kat tipah pun rasa macam kesian lah. Tak kesian lah sebab di bagi tahu kata kesian bagi tahu kesian dengan Piramli dengan Abang Jamil pula balik dengan bertutup sebelah mata dan sebagainya. Dia doktrin lah perkataan tu. Kesian lah. Dan akhirnya kesian sungguh. Dan cerita akhirnya yang lawak Kak Tipah tak sampai dah berhenti tanya dah. Betapa perkataan kesian tu distracted juga dan dia mungkin boleh guna Nazli. Betul? Boleh guna. Betul? Mungkin boleh saya guna perkataan tu ke kalau kantoi nanti? Faham. Mungkin boleh guna. Boleh guna. Tu orang kata Piramli dah habaq lama dah. Itu. Sampai. So kalau Pak Di je lah. Pak Di memang saya tahu. Sepanjang saya mengenali Pak Di ni memang kita boleh interaction lah. Dia antara cara peminat Piramli berkomunikasi dengan peminat Piramli yang lagi satu adalah dengan dia terus sikit dialog. Kalau hang boleh sambung tu kira okey, kita geng sama. Walaupun mungkin bukan antara peminat Piramli saja, kalau ada peminat senario, peminat yang semua, dia ada yang macam aku sebut ni hang mesti boleh sambung tau. Kalau hang boleh sambung, hang memang kira kita sama. Kalau nak kata dialog dia sebenarnya secara peribadi aku lebih senang capture dengan filem-filem Allahyarham Tasri Piramli ni yang ada karakter mamak. Dia agak capture. Contoh kalau macam labu-labi ke, labu-labi ada lepas tu ataupun macam seniman bujang lapuk yang lawak kan. Yang shock dia kan Piramli ni macam contoh Ahmad Nisfu. Okey, Ahmad Nisfu dia kata. Dia main perkataan tau, dia kata, aku suruh kau cari orang yang gagah. Kan, macam tu. Lepas tu dia kata, tu bukan gagah, tu gelojo bodoh. Dia cakap tu. Dia bila cakap gelojo bodoh macam tu, dia macam benda tu satu makian tau sebenarnya. Tapi bila kita dengar kan, dan kita boleh tergelak waktu tu. Kita boleh gelak macam gelojo bodoh macam tu. Even sorry to say, kalau aku tengok dengan anakku sekarang, kalau aku bawa dia tengok cerita Piramli, cerita yang ada perkataan-perkataan tu, aku agak tak selesa. Macam sebab lagi dia akan repeat benda tu lah. Kita tahu yang tu joke dan kita takkan kata kat orang, tapi untuk dia kain putih ni dia akan ambil yang tu. Aku boleh kata antara dialog yang lekat dalam kepala otak aku lah. Nazli? Kalau saya ada pilih satu lah. Saya tak tahu lah benda ni kadang-kadang mungkin orang perasan terbentak ataupun kadang-kadang macam
Yelah kalau lawak-lawak biasa tu mungkin orang dah biasa dengar. Tapi ni saya ambil daripada filem Anak Bapa. Okay. Kalau ingat Yes. lakonan P. Ramlee, Ya, Topel. Ya Tompel, Yes. dan ada lagi beberapa orang pelakon lah. Yes. Di sini kan dia ada waktu scene masa saya rasa apa nama dia Mahfuz Ya, Datuk Mahfuz. Datuk Mahfuz dia Ya Tompel. Allah Ya, yang Tompel. P. Ramlee. Apa lah nama apa? Saya lupa. Saleh. Saleh. Masalahnya kita Salah kena yang Driver betul. dia. Dah, okay. Masalahnya kita kena yang atas-atas tu. Ada. Mahfuz. Mahfiz kan. Ha. Sebab mic kat dia tu yang bukan Mahfiz kan. Ya, dia Ha. bukan. Sebab ada satu scene tu lah waktu dia bawa secretary asal dia nurse pada ayah dia. Okay. Ya. Yang end up akan jadi wife dia kan Yes, lepas tu. betul. Kan masa dalam bilik tu dia ada satu scene masa dia tengah nak cerita apa yang dia tengah duduk atas katil. Okey. Kemudian dia kata nak bagi apa? Tengah konsak ke apa kan. Okey. Lepas tu kan Ya Tompel masuk kan. Bapak dia masuk kata Jamil, kan Jamil, apa nama dia saya tak ingat. Tapi sekarang tak apa, nanti kita apa? remind balik. Dia kata, malam ni apa jadual kita? Lepas tu P. Ramlee kata lah, malam ni kita ada makan-makan kecil dia. Oh, siapa kau nyebut? Lepas dia kata, kita je dan Saleh. Oh, Saleh. Lepas tu Tompel masuk. Tompel keluar daripada bilik tu balik. Tu dia main balik. Saleh tu kan? Saleh driver? Saya kata, driver apa kau nyebut? Sosial. Boleh faham dan kita take a break dan kita akan sambung selepas ni insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kembali kita dalam podcast terpaling baca. Dengar kata apa ni Nazli dah jumpa dah nama Ya. nama Lupa kan? sama-sama kita lupa Okey, nama dia Harun. Harun. Anak bapa. Ya. Dia lebih ingat yang tu. Apa? Mahfiz. Mahfiz. Kan? Mahfiz. Dia macam dia ulang-ulang. Aku teringat yang Kita lupa. nurse tu tanya, Ya, kenapa yang ni atas semua fast food Fast food, tapi yang ni Dah habis. sebab dah habis. Habis. Okey, untuk sesi kedua ni, kita just nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah, sebenarnya Book Sejen ni macam biasalah. Ya. Bila ada idea yang main kat kepala kita, Yes. dan kita dah plan untuk buat podcast ke live atau apa-apa, kita akan naikkan satu perbincangan di ruang Facebook. Betul. Sebenarnya macam kita cakap di episod lepas ni, Ya, betul. bila ada perbincangan atau soalan yang naik di Facebook tu, bermaksud itu hint lah yang Book Sejen tengah buat sesuatu, Ya. perbincangan tengah berlaku di belakang di antara Pak D dan Wan atau siapa-siapa yang tengah membincangkan sesuatu. Kami ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih, shout out kepada semua yang komen Betul. di ruangan Facebook kita pada. Tengok ruangan komen pun Ramai. rancak. Meriah. Ya, meriah sebab mungkin sebab dia P. Ramlee. Betul. I was not expecting it. Tapi yalah, alhamdulillah bila kita letak, aku letak pendek lah. Aku letak anda penggemar P. Ramlee? Tanda soal. Kenapa? Tanda soal. Berapa? Kira alhamdulillah lah macam untuk page Book Sejen. Komen yang macam ni kami dah kira banyak. Ya. Aku boleh baca, aku nak baca komen-komen yang pendek-pendek. Contohnya tak kurang juga komen-komen yang berbaur jenaka. Okey, antaranya daripada kita punya kabel Aiman Psikologi, komen dia kata burger dia sedap. I was like, burger? Macam burger Ramlee kot. Burger Ramlee lah. Sampai sekarang anda tak dapat tengok. That joke. Ya, that joke. So yang tu yang antara yang pendek. Dia kata, okey, tak kurang juga ada komen-komen yang macam kata seniman yang serba boleh kan. Yang pendek-pendek dia kata karya yang selalu ada mesej kerana rahsia huruf P-nya. Yang tu aku gelak. Yang tu macam, okey, tak apa. Itu ada yang kata tiada kata secantik bahasa. Lagu yang famous yang kita tahu daripada cerita. Apa dia? Yang lagu tiada kata secantik bahasa tu daripada cerita apa? P. Ramlee. Filem apa? Tak boleh. Nyanyikan apa dia, Syazwan? Sebab tak dapat tangkap ni. Tiada kata secantik bahasa untuk kupuji Adinda. Okey dah, lagu tu aku ingat. Anakku Sazali kan? Anakku Sazali. Yes, Anakku Sazali. Okey, dan komen-komen yang pendek. Satu perkataan aja yang menggambarkan tu P. Ramlee tu, karisma. Bukan kari saja, karisma. Okey. Dan okey, dia kata
kiasan dia relate sepanjang masa dengan situasi masyarakat. Okey. Cara pemikiran P. Ramlee lain dari yang lain. Dan ada satu tu lah yang komen tu aku blur sampai sekarang. Ada member tulis Sudirman. In fact bila aku baca Sudirman tu aku macam I was like komen dia sekadar Sudirman dan aku tak tahu lah dia tinggal tak ubah Sudirman, fikir ala kritis sikit. Dia tak buat benda tu. Tu episode lepas. Aku terbawa kan. Ataupun dia mungkin nak kata dia peminat Sudirman bukan P. Ramlee. Ya mungkin juga. Dia pun nak literal juga. Ya, macam literal lah, word by word kan. Lepas tu ada aku baca lagi dua last. Dia kata semua filemnya penuh dengan teguran sosial masyarakat relevan dengan situasi semasa. Dan last sekali ada yang sebut lawa rakyat. Memang benda-benda tu semua aku tak boleh kata aku tak setuju sebab memang betul pun. Itulah P. Ramlee. Cerita P. Ramlee yang kita kenal ni memang dekat dengan hati masyarakat. So, Wan, ada komen-komen yang menarik perhatian? Sebab salah satu pada yalah bila kita lawak rakyat tu, tak apa kita akan bincang secara lebih mendalam lepas ni. Sebab kita tahu yang betapa filem-filem P. Ramlee ni dia biasanya dia main dengan dua tema yang lebih besar lah, iaitu sama ada dia komedi ataupun dia berkonsepkan melodrama. So dia memang kita tahu lah tapi kebanyakannya ada komedi. Komedi yang lebih mendapat perhatian. Ya, dan yang menariknya komedi tu masih terkesan di hati kita dan sampaikan kita ulang-ulang kan. Ya, cuma okey, bila kita cakap pasal komen yang naik di kita punya media sosial itu Facebook ni aku nak ajak kita bincangkan. Okey. Ada satu yang menarik iaitu komen daripada saudara Abdullah Mufakiz semua filemnya penuh dengan teguran sosial masyarakat relevan dengan situasi semasa. Aku just nak quote something daripada buku Suara Nusa dalam filem-filem Seniman Agung, tulisan Raihani Muhammad Said. Buku ni aku dapat masa aku pergi Pesta Buku Selangor. Ada kan? Pesta Buku Selangor tahun lepas kan? So aku nak quote something daripada muka surat 36. Kritikan sosial merupakan tema dominan skrip karya P. Ramlee. Kritikan sosial yang tajam dan berat disampaikan melalui kedua-dua genre skrip beliau, iaitu komedi dan melodrama. See? Apa yang menariknya yang bila kita sembang pasal P. Ramlee ni, dan satu lagi buku Membedah P. Ramlee ni pun ada juga banyak cerita pasal kekuatan filem P. Ramlee adalah kritikan-kritikan sosial yang dilontarkan oleh beliau, dan kritikan sosial itu masih lagi relevan sehingga kini. Ya. Macam mana Nazli? Betul, saya bersetuju isu relevan. Tapi sebenarnya perkara ni saya pernah bahaskan dengan Pak Adi. Sebab actually sajalah kot saya boleh promote sekali aja nak promote kan. Boleh lah. Boleh. Tuan rumah. Okay, kalau kata ada mengikuti lah Boksigen pada sebelum ni, saya rasa video tu dah lebih kurang 4 tahun lalu kalau Pak Adi. Yang kita rakam. Saya pernah buat rakaman untuk bedah buku Membedah P. Ramlee. Saya cetakan yang tu kot, yang lama punya tu, yang ada depan ni. Karya Daniel Kadir sama kira dia Kadir lah. So dalam waktu tu pun memang kita ada berbahaskan berkaitan dengan isu yang dibawa oleh P. Ramlee pada ketika itu. Sangat relevan pada masa kini lah, dan ramai orang menganggap yalah mungkin ni benda yang akan paling besar kita akan bincang nanti lah. P. Ramlee sebagai seorang peramal masa depan lah. So adakah dia menciptakan filem tu adalah untuk generasi hari ni? Itu persoalan dia. Itu yang mungkin orang asyik timbulkan kan. Tapi pada point saya, saya setuju memang part relevan tu memang totally relevan lah. Sebab mungkin saya kata adalah isu-isu yang berlaku pada hari ini pun adalah isu-isu yang dah berlaku sebenarnya pada satu ketika dulu. Ya, pada satu ketika dulu. Cuma mungkin dalam edisi yang berbeza, dalam cara yang konteks yang berbeza. Maksud dia perangai orang yang dikritik, perangai bangsawan ke perangai orang rakyat biasa ke, benda tu dah berlaku dah pada zaman P. Ramlee. Dan P. Ramlee ambil point itu adalah untuk mengkritik masyarakat. Tapi kita boleh kata mungkin benda tu masih berulang lagi sehingga kini. Itu perkataan masih berulang tu agak heavy. Okay, sebab macam ni lah, macam kita pernah sembang dulu. Aku pernah kata dekat Nazli, aku pernah kata, okay, bila kita kata adakah P. Ramlee ni meramal masa depan, ataupun ada yang suka guna perkataan Nostradamus something. Nostradamus ni kira merujuk kepada orang yang buat ramalan dan sampai sekarang masih jadi dan sebagainya. Okey, tak apa. Cuma untuk
kita cabar balik benda tu. Adakah P. Ramlee ni seorang yang dia ni ahli nujum lah. Okey. Untuk kita cabar balik, kita boleh tengok daripada dua perspektif yang berbeza. Yang pertama, memang betul. Dia ni meramal masa depan ataupun dia memang tahu masalah ni akan berulang-ulang. Ataupun yang kedua, sebenarnya masalah kita, masalah sosial ke, masalah orang kebanyakan ke, orang atasan ke, masalah tu kekal, tak selesai sampai ke hari ni. Yang tu antara benda yang kita boleh buat. Kita boleh buat muhasabahkan diri. Ya betul. Kita rasa macam dekat sangat sebab apa? Sebab masalah tu tak selesai sampai sekarang. So macam yang tu antara benda yang aku cakap dekat Nazli dululah. Ya, sebab bila hang cakap macam tu, bila hang cakap adakah dia memang seorang peramal masa depan ataupun sebenarnya masalah tu yang tak selesai. Sebab kita macam ni aku just nak petik buku yang sama lah daripada aku baca tadi. Dia ada gariskan lah beberapa filem dan apa yang terkait ataupun tema-tema yang diangkat dalam buku tu. Macam contoh, isu-isu kemiskinan bandar disampaikan dalam skrip Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, dan Masa-Masa Manis. Sifat, sebelum aku nak move on, bila cakap pasal kemiskinan bandar, ingat tak ada satu video yang aku tengok di Facebook lah. Rumah sewa yang ada rumah sewa, dia bukan di rumah sewa, di dalam tu bilik tau. Dia satu bilik. Depa kecilkan jadi bilik lagi. Sampai kan nak berdiri pun tak boleh tau Nazri. Tapi disewakan. So ada. Mungkin dia tak sekecil dalam cerita Seniman Bujang Lapuk tu. Yang sampai dalam Seniman Bujang Lapuk tu at least boleh bangun, boleh berjalan. Betul. Apa ni, aduh aku teringat pula scene yang Aziz kata yang ada rumah sewa baru tu. 7 kaki. Dia ada kedalaman 7 kaki. Kalau macam apply dapat lah. Oh, dia luas dia macam mana kata? Dia panjang dia dalam 7 kaki, lebar dia 3 kaki. Dalam dia membawa ke 7 kaki. Ada dalam. Bagus rumah tu sampai ada dalam. Betul. Itu kubur. Tu bakal nak mampus bahalul. Tapi saya tak tahu lah ada orang perasan ke tak. Kan masa Sudin cakap benda tu, dia pusing belakang. Dia dah gelak. Dia gelak sebab dia macam mana kan kalau kita tengok sikit lah kot tentang Sudin dan Aziz. P. Ramlee bagi muka depa. P. Ramlee bagi muka kat depa dan macam Aziz Sattar secara spesifik sebab ada satu dokumentari. Dia kata P. Ramlee tak potong part dia. Dia cakap apa macam lawak dia semua diterima. So macam yang bila part gelak tu macam tengok memang nampak bergegar badan tu. Bergegar badan dia kali mengadak tilang tu dia gelak. Dan part tu dikekalkan. Yang tu antara yang apa kita kata memorabilia yang kita boleh ingat sampai lah. Dia gelak. Yes. Orang rakyat tu boleh perasan benda tu lah. Kita tengok Sekecil-kecil bila. Itu isu tu bila kita cakap pasal isu kemiskinan bandar. Masalah tu yang berlaku ketika itu, yang disebut oleh P. Ramlee ketika tu, masih berlarutan sehingga kini. Dan disebabkan itulah kita rasakan filem-filem P. Ramlee ni macam mana pun dia masih dekat di hati kita. Sebab isu-isu yang diperkatakan di dalam aku rasa this is the right time for you to quote Bang Tis. Karya-karya yang tidak diperkatakan akan mati di jalan zaman. Akan mati betul. Ya. Bila karya-karya tersebut diangkat kembali dan ia terkait dengan permasalahan masyarakat yang masih tak selesai, disebabkan tu kita rasakan yang filem P. Ramlee ni sangat dekat di hati kita dan kita secara kita tak kata dia peramal masa depan, but Nujum Pak Belalang is real, man. Nujum Pak Belalang is real, man. Dia memang nujum lah. Ya. Dalam konteks yang begitulah, dia mengkritik isu sosial yang sangat dekat di hati kita. So itu isu kemiskinan bandar ni. Isu kapitalisme dalam episod 36 juga, keburukan kapitalisme dikritik secara lucu melalui skrip pendekar Bujang Lapuk. Aku rasa ni dia nak cakap pasal scene tu lah. Scene yang dekat JT tu lah. Ya, dekat Penambang. Ya, JT Penambang. Okay, Ya. Pendekar Bujang Lapuk. Yes. Itu sangat pada saya lah. Pada saya itu sangat clear untuk orang faham. Sebab bila tadi
kita kata apa, P. Ramlee membawa scene, pada saya nak bincangkan isu kapitalis ni isu yang berat dan isu yang sangat serius. Tapi P. Ramlee turn it to benda yang lucu untuk jadikan dia adalah satira. Satira untuk yang orang faham. Sebab saya ada quote juga kat sini. Kalau ini saya ambil petikan daripada penulis buku ni, Puan Rahaini Muhammad Said. Saya baca dekat blog dia tadi lah. Dia kata ada satu temu bual lah waktu tu, berita harian, kalau kena ikutkan keratan ni 27 April tahun 1963. Ini memang kenyataan daripada P. Ramlee lah. Dia kata, saya berkali-kali hendak mencuba membuat filem yang lebih berat. Tetapi melihat kepada keadaan masyarakat yang tidak begitu senang menerima cerita-cerita berat, saya perlu mengalihkan pandangan saya ke jurusan lain, which mean dia turn kepada yang lebih ringan dan jokes lah. Dan saya anggap benda tu, dan dia kata tujuannya serupa agar memberi tunjuk ajar kepada masyarakat. So memang vision dia adalah memang nak didik masyarakat pada waktu itu dengan satu kefahaman yang berat. Tapi dia turn it out dengan benda yang lebih ringan supaya orang lebih faham, dan saya rasa benda tu berjaya lah. Ya, benda tu berjaya. Cuma dia akan jadi sedih. Dia akan jadi sedih kalau jenaka tu hanya difahami sebagai jenaka. Sekadar jenaka, sekadar diulang-ulang untuk melawak. Contohlah macam Pendekar Berjalan Lapuk. Engkau semua pengampu orang kaya. Contoh, setakat tu je. Dia macam kita tak ambil, kita macam mana nak kata, aku bukanlah nak samakan filem P. Ramlee ni dengan Quran yang kita perlu tadabbur. Tak, bukan. Tapi bila dia kata macam tu, kita pun faham kata orang kaya, contohlah kapitalis ke apa semua. Pernah tak kita duduk fikir kenapa dia kata pengampu orang kaya? Misalnya, sebab bahasa tu bahasa yang dekat dengan kita, bahasa Melayu, dan kita ulang-ulang tengok soto tu. So macam kalaulah jenaka tu sekadar berhenti setakat itu saja, sekadar jenaka saja, agak menyedihkan. Aku kata agak menyedihkan. Ya. Jadi senang untuk kita katakan kalau kita nak kata P. Ramlee ni peramal masa depan atau sebagainya, bergantunglah pada kita macam mana kita nak gambarkan situasi tersebut. Tapi sekadar yang kita faham, P. Ramlee bercakap berkenaan dengan isu-isu ataupun masalah kemasyarakatan yang sangat dekat di hati kita. Dan percaya tak, setuju tak kalau aku kata ni, ini adalah kekuatan filem P. Ramlee? Setuju. Ya, sebab kita tak boleh nafikan ini adalah menjadi sebab kenapa P. Ramlee masih lagi relevan sampai sekarang. Nazli, come on, kita kena buktikan kerelevanan. Betul aku cakap? Betul aku ah? Kerelevanan P. Ramlee. You sound like someone. Yeah, you sound like someone, but it's okay. Just ignore me. Kerelevanan P. Ramlee sehingga sekarang. Ayo kita buktikan. Kita bukan nak backup dia, tapi kita nak tunjukkan dalam siri podcast ni bagaimana P. Ramlee masih relevan dalam masyarakat. Nazri. Ya, betul, macam yang kita cakap tadi lah. Kita berbalik pada poin yang kita kata, maksudnya filem-filem yang ataupun karya-karya yang ditulis oleh P. Ramlee itu adalah karya-karya yang menyentuh tentang isu-isu masyarakat yang kata masih berlaku sehingga hari inilah. Tapi situasi dia situasi tahun yang berbeza lah, di sekitar tahun fasa yang berbeza. Jadi saya boleh katakan satu lah, kalau kata dia nak katakan P. Ramlee ni, mungkin dia part of, dia orang seni lah kot. So, dia orang seni. So orang seni ni kadang-kadang kita mengenali bila dia ada bakat ni, memang dia akan menghasilkan, orang kata dia ada satu vision lah, macam orang sastrawan sendiri pun dia ada satu vision tak hasilkan benda ni nak didik masyarakat dan nak make sure karya dia tu akan relevan sampai bila-bila, akan dibincangkan daripada tahun ke tahun lah. Itu vision dia. Tapi yalah, mungkin itu kelebihan pada dia lah. Kita kena aku kadang-kadang orang mencuba macam-macam cara tapi tak berjaya. Kita boleh kata orang sekarang mungkin tak mengenali sastrawan-sastrawan kita. Tak mengenali secara ni. Tapi orang kenal P. Ramlee, boleh kata kita anggap dia itu mungkin berjaya yang dia bawa benda ni. Dan satu lagi, nak konsisten bukan senang lah. Tapi P. Ramlee boleh buktikan. Dia buktikan dia boleh. Dia boleh buktikan dengan konsistensi semua boleh kata kebanyakan filem-filem dia yang dia bawa dengan isu-isu yang ni. Dan till now kita boleh ni lah. Saya rasa benda tu bukan semua orang boleh buat. Itu mungkin anugerah yang ada Tuhan bagi pada dia. Dan macam ni lah, disebabkan kita masih berbincang lagi tentang betapa relevannya P. Ramlee ni, aku suka nak quote satu buku yang macam tadi kita tunjuk lah, Membedah P. Ramlee. Beberapa part ni aku nak quote lah, yang merujuk kepada dialog P. Ramlee
Dan ada juga merujuk kepada apa yang ditulis oleh penulis sendiri. Okey, muka surat 44. Okey. Dia cerita pasal kan ada part yang Ramli ni dekat dalam cerita Bujang Lapuk kan. Dia kan macam playboy. Dia duk bercinta, dia ajak keluar makan. Sekali dia tu main bawa dengan beradik-beradik semua kan. Sampailah kali dia hilang duit semua kan. Okey. Dia ada satu part tau yang apa dialog di antara Perani dengan ibunya yang membongkar mengapa Perani menipu Ramli. Iaitu Perani menyatakan bahawa apabila manusia berkata jujur, tidak bercakap banyak dan baik hati, maka mereka akan senang dipijak. Tetapi kalau berkata bohong, menipu dan meninggikan diri, maka orang akan memandang mulia. Yang ni lepas daripada P. Ramlee tengok tu, cuba teka P. Ramlee kata apa? Lepas daripada dia tengok situasi tu, P dia kata inilah sandiwara dunia. Ya, yang tu antara benda yang macam believe it or not, memang benda tu meninggalkan kesan. Betul. Dan memang benda tu betul. Okay, yang tu. Yang ni aku main dekat part dialog yang aku macam mana nak kata, dialog serius yang aku paling suka. Walaupun aku mungkin tak ingat seluruh filem tu. Filem Antara Dua Darjat. Oh man, serius. Aku kata filem serius yang P. Ramlee buat tu, yang mana macam mana kalau macam contoh aku buka TV waktu tu, filem tu dah dekat nak habis, aku akan tengok part last sekali. Memang part last tu aku suka. Waktu dia fight. Okey, bila fight dia kata aku quote muka surat 106, dia kata di penghujung filem ini Antara Dua Darjat, kita dapat melihat kemenangan milik orang kebanyakan dan golongan feudal semuanya musnah. Okey, feudal ni kalau definisi yang dalam buku ni mungkin berbeza dengan feudal yang sebenar. Nanti itu kita boleh bincang dalam sesi yang lain. Okey, dia kata Tengku Mukri mati, Tengku Hasan ditangkap polis dan Tengku Karim dimasukkan ke hospital mental. Babak akhir filem ini juga melihatkan P. Ramlee melepaskan geram terhadap golongan feudal dengan menjerit kepada Tengku Mukri yang sedang berdarah di kepala. Dia bila kita nak cakap, bila kita nak sebut, sorry aku ambil masa sikit. Bila kita nak sebut dialog ni, kita boleh bayang muka P. Ramlee dengan perasaan dia waktu tu. Dia kata, kamu selalu berbangga dengan darah keturunanmu. Kamu selalu berbangga dengan darah keturunanmu. Sekarang cubalah kamu bandingkan darahmu dengan darahku. Bandingkanlah darahmu dengan darahku. Waktu tu dia memang duk cekok ke waktu tu lah. Dia macam duk honggak kan. Kata, memanglah bangga dengan darah Tengku semua, dengan darah orang kebanyakan, tapi bila berdarah merah sama. Oh, aku akan kata yang ni antara dialog P. Ramlee dalam cerita serius yang kalau aku buka tu, part tu boleh habis lagi, aku akan tunggu, aku akan tengok part tu. Yang tu secara peribadi untuk aku lah. Kalau boleh tambah sikit lagi lah kan. Sila. Okay, kalau kata nak tambah berkaitan dengan, kita ambil contoh-contoh filem lah yang orang kata untuk tunjukkan, orang kata kerelevanan isu-isu yang dibawa oleh P. Ramlee ni. Saya nampaklah kebanyakan P. Ramlee suka membawa filem-filem yang lebih kepada memupuk keharmonian kaum. Especially India, China dan Melayu. Boleh tengok kebanyakan lah. Kalau kata saya ambil contoh sekalipun macam yang ni saya pergi pada cerita yang popular. Saya pergi pada filem yang kurang popular ataupun tak diketahui lah. So kalau kata bila tengok cerita yang popular sikit, contoh macam cerita Doremi ya. Doremi. Kan dia dah ada scene masa yang nak kutip hutang kan. Perasan tak? P. Ramlee dia suka ketengahkan ketiga-tiga kaum tu ada di situ. Peranan dia tu. Dan kita rasa benda tu sangat rapat. Satu lagi saya rasa ni kelebihan dia lah. Dia boleh bawa keharmonian kat situ dari sudut watak apek, watak Ceti. Tapi Ceti tu bukan India, dia Islam tak silap. Dia Islam. Ceti tu. Ceti tu lah yang dalam filem Nasib Doremi tu dia. Nenek dia nak kahwin. Nenek kahwin bawa dia. Betul. Tu satu lagi watak Melayu lah. So itu salah satu watak yang kita nampak benda tu macam kecil. Dia tak adalah highlightkan benda tu pasal isu kaum, tapi dia mengetengahkan elemen-elemen keharmonian di situ. Satu lagi kalau kata tengok filem-filem P. Ramlee memang kebanyakan macam Bujang Lapuk yang marah-marah sebab bising-bising tu apa? Seniman Bujang Lapuk lah kan. So akan ada juga kan waktu Taik memang mau bergaduh ke? Nanti aku kata, aku kalau macam cerita tu dia ada mamak, India ke dia the genes in me dia naik sebab kan part tu part lawak lah. Dia kata apa? Salah, dia kata, ini perempuan banyak busuk. Dia kata, saya satu kali cakap sama saya, dia banyak marah. Dia masuk lah. Encik fikir tengok betai dah tendang saya muka dah kena semua.
kita memang kita tengok dan waktu tu dia apa MZin memang boleh cakap Tamil kot. Kalau aku tak silap sebab dia macam cakap Tamil tu proper Tamil kot kau rasa. Dalam scene tu lah dan dia ketengahkan macam mana orang India bercakap Melayu. Oh, okey. Kata apa ini perempuan je, dia punya kepala batu besar dalam duduk. Dia punya nak abang kata perempuan ni ketegak. Macam tu dan memang aku setujulah dengan poin Nazli tu sebenarnya. Satu lagi Wali, ni paling obvious lah. Ni memang dicakap literally lah. Ingat tak waktu scene satu seniman berjalapuk masa Ramli Sudin dengan Aziz nak pergi cari kerja dekat Jalan Ampas kan? Okey. Jalan Ampas sana. Dia jumpa tu Mr. Singh. Mr. Singh. Okey, Mr. Singh. Kan awal-awal tu Sudin kata Yes. semua sini orang barat lah. Oh, dia pun panggil woi. Kan? Bila kata panggil woi, betul dia kata apa? Oh, macam mana lu bangsa lu mau maju kan kalau kata panggil kan. So lepas tu Ramli counter balik dengan sebagainya kita boleh nampak itu adalah Yang part Singh tu yang kata apa? Part Sing tu yang kata apa? Saya ni apa? Kayu ke? Batu ke? Memang apa itu Piramli macam semok kat kawan-kawan dia. Dia kata bahasa tu apa menunjukkan bangsa tau. Bahasa menunjukkan bangsa. Yang tu macam okey dia selit pengajaran. Dan yang tu lah macam kita nak ulang poin tadi. Jangan sekadar tengok part yang Sing tu cakap lawa semua. Lawak tu dia conclude dengan apa? Dia kata bahasa menunjukkan bangsa. Yang tu lah patutnya kita ambil sebagai take home message. So dia bukan sekadar kita lawak betul? Senyap. Yang tu lah. Bila Nazli cakap pasal keharmonian kaum tadi, saya teringat aku something dalam buku ni juga. Ya, tapi sebelum kita quote apa ni saya baca dalam buku ni, kita akan take a break dulu. Break. Okey. Kita sambung selepas ni. betul. Okey, selamat kembali ke podcast terpaling baca yang dibawa khas oleh Book Surgeon, yang mana pada hari ini kita membincangkan satu topik yang berkaitan dengan satu figura Yeah. Piramli dah abang dah. Tapi bukan macam tu. Macam mana? Try sikit. Aku try. Piramli dah abang dah. Boleh. Acceptable. Dah abang dah. Okey, tadi kita dah banyak berbincang lah berkaitan dengan isu kerelevanan Piramli dan sebagainya. Mungkin tadi kita boleh nak sambung sikit lagi kot, Abang. Tadi ada sentuh tentang berkaitan dengan keharmonian kaum dan sebagainya. Ya, saya tertarik sebenarnya dengan bila Nazli kata apa pasal keharmonian, apa yang Tan Sri Piramli, Allahyarham Tan Sri Piramli bawa keharmonian kaum dalam filem beliau. Dalam buku yang sama juga, aku masih lagi petik buku yang sama, iaitu Suara Nusa dalam filem Seniman Agung karya Raihani Muhammad Said. Yang menariknya di bahagian awal, penulis buku ni dia memilih untuk membedah sebuah buku atau sebuah novel yang sangat menarik, iaitu novel Afuk. Novel Afuk. Afuk ni dia menggambarkan seorang lelaki yang dia mai daripada China dan dia sampai ke Borneo. Jadi pada dia, bila dia sampai ni, dia nak mengekalkan identiti dia lah, yang mengekalkan identiti China dia tu lah, identiti China dia tu lah. Okay? Sebab dia berpegang kepada prinsip kamu lahir kerana bangsa, kemudian baru agamanya. Dia berpegang pada prinsip tu. Okay. Tapi bila dia dah datang ke sini, dalam usaha dia nak menjaga identiti tu, image dia tadi tu, dia make sure lah anak-anak dia ni semua fokus untuk faham sifat kebangsa tu seperti mana yang dia faham. Okay. Tapi dalam novel tu ada 4 perkara yang digeruni oleh Afuk tau. Okay. Antara 4 perkara dia tu, yang pertama adalah suara azan di radio. Yang kedua, tayangan orang Islam sembahyang di televisyen. Yang ketiga, yang paling menarik, filem-filem Piramli. Okay, jadi penulis, masa dia membedah buku ni, dia cuba tunjukkan macam mana scene-scene dalam watak Piramli mempengaruhi kehidupan anak dia. Faham. Jadi anak dia, kalau ikutkan dalam novel ni, anak dia ada lebih kurang 8 ke 9 anak. Dan anak dia salah seorang ni, masa dalam tempoh bercinta ni, anak dia ni bercinta dengan orang Melayu.
dan bila bercinta dengan orang Melayu masuk Islam. Ya, so Afuk taklah sedih sangat. Tapi apa yang cuba yang cerita ni nak bagi tahu adalah dia selama ni Afuk ni yang selama ni pun dia melarang keras anak-anak dia. Pada muka surat 19 dia bagi tahu Afuk, beliau yang selama ini melarang keras anak-anaknya menyukai lagu-lagu Melayu diperlihatkan mula memberi perhatian kepada nyanyian Ayi. Ayi ni salah seorang anak dia yang suka menyanyi. So apa yang aku cuba nak bagi tahu, aku singkat sorry aku lama sikit. Apa yang aku cuba nak bagi tahu adalah keharmonian kaum itu bukanlah nak kata dia dibentuk, salah satunya dibentuk oleh filem-filem seniman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebabkan tayangan setiap hari dan sebagainya dah. Ya, sentimen satu ialah bila kita cakap pasal filem compared to sastra, baca dan sebagainya. Bila kita cakap pasal filem, kesannya tu. Afuk ni digambarkan sebagai orang yang memang tak boleh baca Melayu apa semua lah. Tapi bila dia menonton filem, so kesannya tu lebih besar lah sebenarnya. Kalau nak dibandingkan dengan pembacaan secara sastra. So secara tak langsung ada kesan lah, ada sumbangan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam pembentukan dan keharmonian kaum. Dia kata you are what you watch, dan Afuk is also not an exception for that case. Saya tak pelik dan saya setuju bila mana dia menjadikan faktor keempat tu adalah filem-filem P. Ramlee. Sebab betul lah tadi kita pun dah sembang berkaitan dengan filem P. Ramlee yang popular lah, yang relatable dengan keharmonian kaum. Tapi kalau kita sebut satu lagi filem lah, saya rasa filem ni agak rare. Dan satu tayangan ni memang tak seperti tayangan yang kita nampak sekarang lah. Tak ada yang ada, kadang-kadang mungkin ada tapi orang tak tengok sangat. Tajuk filem dia Gerimis lah. Gerimis. Tajuk dia Gerimis. Filem ni apa yang saya kata dia rare. Dia bukan sebab kalau P. Ramlee kita tahu fasa dia ada fasa dia kurui, lepas tu dia fasa dia gemuk, last kali fasa dia ending dekat cerita apa Laksamana Doremi kan. Tu maksud dia peralihan. Tapi filem ni kalau tengok filem Gerimis ni, saya ingat lebih kurang tak tahu mungkin tahun 70 ke 80, mungkin saya boleh tekan balik nanti. Filem yang diarahkan oleh beliau watak utama sebagai Kamal nama dia. Dia menyukai seorang wanita India yang bernama Laila. Memang waktu tu pelakonnya adalah pelakon India lah pada waktu tu. So Jujurnya aku tak tahu lah. Cerita ni memang rare. Cerita ni memang rare. Saya pun baru tahu lepas Puan Rahini pun ada sentuh berkaitan dengan ni. Saya boleh tengok cerita dekat YouTube ada tayangan dekat filem tu dekat YouTube. Dan ni adalah di masa P. Ramlee yang di fasa tengah tadi. Maksud dia masa di zaman kemuncak P. Ramlee dia maksud dia di fasa masa tu filem-filem Bujang Lapuk dia punya fasa umur dia di ketika itu. So dia cerita yang memang yang jarang ditunjuk tapi memang sangat rare bila dia bercinta dengan wanita India dan dia decide untuk berkahwin dan sebagainya. Dan itu antara yang momen yang kita tak pernah nampak dalam filem-filem P. Ramlee yang lain lah. So bila ada isu tu memang ada lah macam konflik-konflik yang masuk dia dikata macam keluarga dua pihak tak setuju, ada kekangan dan sebagainya. Tapi macam mana dia bawa storyline end up ni memang dia kahwin juga dan sebagainya. So saya rasa macam tak pelik lah bila kita kata orang kata faktor filem P. Ramlee ni bukan diterima oleh orang Melayu semata-mata. Lagi-lagi pula filem tu macam yang Nazli cakap dia dilakonkan pada waktu itu, ketika itu. Waktu tu percampuran kaum dan percampuran percintaan sesama agama ni mungkin agak besar lah kot ni. Benda-benda besar lah. Rare kot. Rare, sangat rare. Benda besar lah bila boleh berlaku perkahwinan antara bangsa-bangsa yang berlainan ni kan. Dia okey lah, fine. Kita sambut apa yang dibawa oleh Syazwan dan juga Nazli ni. Aku nak sentuh juga lah, tapi ni agak macam mana nak tahu? Agak klise. Sajan Hasan lah. Tu cerita Sajan Hasan agak klise sebab dalam tu ada juga karakter Cina. Yang lawak orang yang bawa basikal kan. Nama dia tak pasti, lupa karakter nama-nama Cina tu, tapi dia memang akan panggil Asa. Dia sebut macam tu. Okey. Style lah. Cakap sekali lagi. Okey, dia cerita Sajan Hasan tu memang dia tunjuk kata memang ada satu karakter Cina. Cerita seniman Bujang Lapuk pun yang Hamil beli kan. Dia kata Tokia, wah sudah datang. Ada apa barang mau jual? Yang tu kan. Dia kata, ringgit ah. Dia macam tu. Dia kata macam tu. So macam Ya. Ni macam cerita dah semua. So poin yang keharmonian tu setuju tanpa bahas. Okey. Tapi bila kita sembang pasal filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang kita hormati,
kita tak boleh terlepas daripada satu sudut tau. Kritikan. Kita kan kritik juga benda-benda tu. Contohlah dalam filem-filem dia, yang ni benda yang aku kata memanglah aku rasa semua orang tahu. Tak ada siapa pun buat filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai sumber sejarah. Tak ada siapa pun. Tapi poin aku sekarang ni aku nak abang kata, sebenarnya berbalik kepada juga Sarjan Hassan tu, karakter Sarjan Hassan tu sendiri. Bila aku tengok dalam cerita Sarjan Hassan tu, bila ada satu karakter Captain Holiday, satu askar British ke apa yang cakap orang putih, dan P. Ramlee menunjukkan bahasa orang putih dia yang sangat sedap. Ya, dengan cakap syush gila-gila dia ni. Dia ni speaking dah sedap lah. Dia boleh cakap betul ya. Memang dia cakap macam tu. Kalau memang English P. Ramlee memang good English sebenarnya. Itu mungkin tak ditonjolkan sangat kadang-kadang bila dia banyak dialog-dialog dia bahasa Melayu. Ya, betul. Dialog dia banyak bahasa Melayu. Ya. Aku bukan nak up dia sebab dia orang Penang ke apa, dah lah. Tapi bahasa Inggeris tu satu pasal. Karakter Captain Holiday tu, bila aku tengok filem tu betul-betul, aku macam, ada kau orang British yang tolong askar Melayu nak lawan Jepun? Kan? Apa dia yang Captain Holiday ni, dia yang aku senang ingat tu yang dia selamatkan Hassan yang duk tertidur ambil kan, semua okey. Itu dia kata buat makanan panas-panas. Dia kata kami lapar, macam tu something. Dia kata dia boleh bagi tolong something macam tu kan. Okey. So aku tanya Dr. Azmi Arifin lah. Aku WhatsApp dah. Aku tanya, Doktor, betul ke wujud Captain Holiday ni semua? Jawapan Dr. Azmi Arifin ni aku paraphrase lah. Aku paraphrase the answer. Dia kata kalau betul lah ada record dia mesti ada lah. Record macam tu punya karakter. Okey, yang ni kita relate sikit lah. Sorry aku ambil masuk sikit. Sebab part kritikan ni memang sangat-sangat penting. Aku relate dengan benda yang aku tonton dekat ZRA stream. Okey. Dengan penuh penghormatan diberikan kepada Tuan Haji Zainal. Okey, dengan penuh penghormatan. Memang aku taklah penonton tegar. Tapi ada juga yang memang banyak apa manfaat yang kita kutip. Okey. Tuan Haji Zainal dalam ZRA stream ada menyebut tentang, kalau tak silap bila dia jual buku ni Tanpa Ampun, dia relate penulis tu dengan Captain Holiday. Dan mungkin dalam menghuraikan benda tu tersentuh tentang Sarjan Hassan yang mula-mulanya didakwa sebagai dia ni ada nama yatim dan sebagainya. Dan saudara ni tuan juga ni, Tuan Khairil Hisham kalau tak silap nama. Khairil Hisham, yes. Dia Tuan Khairil Hisham ni dia mengeluarkan pendapat lah dia habaq sebab dia mengkaji tentang Sarjan Hassan. Dan dia habaq sejarah yang sebenar. Dia PM dekat ZRA stream dan aku hormat betul Tuan Haji Zainal sebab dia memang kata okey tak apa. Dia panggil Tuan Khairil Hisham cerita tentang sejarah Sarjan Hassan ataupun kita kata Hassan bin Osman ni yang sebenar-benarnya. Dan jasa dia sangat-sangat besar. Dia memang karakter yang wujud. Dia bukan nama yatim ke apa tak. Dia jasa dia sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar dia punya jasa dia sampai dia terlibat dengan peristiwa tarikh 20 Ogos 1957. 11 hari sebelum kita merdeka. Komunis letak bom dekat tempat stadium Merdeka yang Tunku Abdul Rahman buat pengumuman bos semua tu. Memang rare. Aku dapat tahu ni pun, dan in fact Tuan Haji Zainal pun dia mengaku, dia tahu dia umur 56 tahun, dia baru tahu. Dia baru tahu kata sejarah ni, sejarah yang sangat-sangat penting. Hassan bin Osman ni dia pergi dekat tempat ladang getah tu semua, dia angkat tong getah tu, dia discover ada satu peta ke plan ke tunjuk kata bom letak kat mana. Dia pernah ganggu kemerdekaan pada hari kejadian 31 bulan 8 tu. Itu jasa Hassan bin Osman. Poin aku satu, jangan terima bulat-bulat benda yang disertakan dekat dalam serta P. Ramlee. Dia adalah perkaitan dan apa semua. Kita boleh tonton dekat dalam ZRA stream nanti. Poin aku sekarang ni, jangan terima filem P. Ramlee sebagai sumber sejarah. Dan jangan berhenti setakat dekat filem P. Ramlee. Cari lagi. Kita akan jumpa sejarah besar yang bagi kita, kenapa tak dibukukan benda ni? Dan Hassan bin Osman tu dia lawan komunis, bukan saja Hassan lawan Jepun sebenarnya. So benda-benda tu semua memanglah diolah dalam filem kan. Okey, cuma dia ada part dia. Part yang Alibaba dengan 40 penyamun tu, yang part pangkah tu. Okey. Boleh verify dengan siaran dalam ZRA stream. Memang cara komunis depa nak bunuh Hassan bin Osman ni, depa tanda rumah dia pangkah.
So ada benda betul yang P-Ramlee ambil letak sebiji dekat dalam filem, tapi bukan filem Saja Hasan, filem lain. Tapi dalam filem Saja Hasan tu dia buat olah. So kritikan-kritikan macam ni aku rasa perlu disuarakan, sebab aku nampak Membedah P-Ramlee, buku Membedah P-Ramlee ni dia kebanyakan dia lebih kepada puji lah benda-benda yang dekat dalam filem tu. So bagi aku kritikan pun satu benda yang kita kena bagi juga sebenarnya. Tapi setuju bila yalah kita mungkin ada orang yang kat luar sana akan kata buku sejen biasalah, semua benda nak cari point lah. Semua benda nak kritik dan sebagainya, tapi tapi sebenarnya ada ruang-ruang yang perlu kita ambil tibar. Contoh apa ni, aku tak setuju dengan bukanlah aku tak setuju macam mana. Okey, dalam filem-filem P-Ramlee ni ada beberapa scene yang aku rasa macam kurang selesa sikit lah. Contohnya scene yang mana depa seru Hai Mambang dan sebagainya tu. Okey, nanti aku akan explain macam mana ni. Dan aku kurang selesa sikit lah bila dia ada scene yang beli batu hikmat dan sebagainya tu. Okey, aku tahu itu adalah scene yang jelas menunjukkan depa seru dan sebagainya tu. Cuma aku ada benda yang aku nak bincangkan kat sini. Apa pandangan Nazli, apa pandangan hang bila satu-satu bila satu-satu amalan yang kurafat sebegini dipertontonkan, adakah masyarakat akan ambil dia sebagai teladan ke, ataupun masyarakat akan ignore benda tu dan akhirnya depa tak akan pernah ambil kisah pun pasal benda tu. Okey, aku bagi satu lagi contoh yang mudah. Contohnya katalah satu pengarah nak cerita pasal kehidupan orang yang Mak Rempit. Macam mana pun saya faham. Pelakuan Mak Rempit tu hang kena tunjuk dalam TV tu. Hang kena tunjuk dalam filem tu. So adakah ia berkesan ataupun sekadar promote lagi. Macam ni lah baru sempoi kehidupan Mak Rempit ke Aldri dan sebagainya. Yang salah lah, yang haram lah kalau dia berlumba dekat litar yang betul, tak ada masalah lah. So aku rasa macam ada sedikit masalah kat situ. Aku rasa macam ada sedikit masalah, sebab aku rasa macam tontonan ni perlu ke tak sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, niat pengarah pastinya kita bersangka baik. Terus pengarah mestilah nak fokus kepada mendidik masyarakat. Tapi problem dia sekarang ni, sampai ke tak, Nazli rasa macam mana tontonan tu, ya, macam mana pun kita kena tunjuk situasi sebenar. Situasi sebenar pelumba jalanan, yang pelumba haram, situasi sebenar kurafat tersebut. Betul. Tapi macam mana Nazli rasa? Pada saya nampak benda ni ya. Saya pun ada berbincang berkaitan dengan isu statement je lah. Saya ambil contoh tadi macam Abang cakap macam filem Rempit, filem Drift, Aldri dan sebagainya. Pengarah bila buat macam press conference, automatik dia akan cakap, tujuan saya buat filem ni adalah untuk memberi pengajaran. Dengan begitu yakin. Takkan dia nak kata saya buat ni nak pelingkup orang. Dia tak kata begitu. Dia cakap directly. Tapi part of kita tahu itu adalah marketing. Sebab mungkin pada zaman tu kegilaan remaja pada ketika itu terhadap lumba haram, lumba kereta, minat sebagainya. Dia dipertontonkan secara besar-besaran terhadap maksud dia bukan keistimewaan, dia macam mana? Part of yang orang lagi trigger nak ada benda tu. Maksudnya nak buat lagi benda tu berbanding orang nak ambil teladan. Tapi kalau nak compare dengan cerita P-Ramlee, saya rasa mungkin pada saya P-Ramlee tak terlalu mempromosikan sangat. Elemen-elemen lain lagi orang nak berbanding dengan, maksudnya orang lagi highlight benda lain lagi lah dalam filem dia. Berbanding dengan kepercayaan yang macam tahyul, kurafat dan sebagainya. Tapi saya hafal tu yang Hai Mambang Tanah apa semua tu. Yes. Ya. Okey lah. Kalau nak kata tak promote lah. Jangan kata. Aku rasa semua sebab dia simple dialog. Betul. Kita tengok kan amalan beli batu hikmat tu, aku rasa kalau di mana-mana market untuk bicara, berlaku lagi. Okey, untuk berlaku adil lah. Terus. Nazli dulu apa? Tak apa, terus. Okey, untuk berlaku adil lah. Yang part yang hang sebut tadi, Hai Mambang Tanah Mambang tu semua, okey. Dia apa ending dia? Kita tengok apa ending dia. Depa tu silap tak tahu mana pun.
Yes. Daripada tu Sirat tak tahu mana pun. Dah last sekali. Lala ketuk je tu. Ketuk je. Takkan hafal mantra-mantra gila-gila, ketuk-ketuk je. Nampak? Sama juga dengan ending batu tu. Yes, apa dia? Silakan ke longkang. Bila kita tengok balik, ke longkang lah serta dah. Kiranya dia dibang balik benda tu. Okey. Dan yang ketiga, labu-labi. Besi mahal besi. Besi datang daripada apa? Daripada tanah apa? Tak bertumbuh pun. Nak pi biar tinggal kursi dengan dia dengan lidah something je tu. Lah kali apa dia? Silap Melayu, apa benda. Dia jadi bodoh. Dan dia ending macam tu lah. Tunjuk kata mungkin lah P-Ramlee nak kata ni mau merepek. Yang tu je. Saya lebih betul apa yang Pak Di cakap tu. Saya kata macam penunjukan benda-benda itu adalah satu kritikan P-Ramlee terhadap amalan masyarakat pada ketika itu. Atas dasar memang mungkin saya lebih yakin untuk pro pada P-Ramlee dalam isu ni berbanding dengan orang kata yang lately ni punya producer pengarah dan sebagainya. Tanpa menafikan kata contoh macam dulu ada satu kontroversi lah. Banyak satu kontroversi. Dia nak tunjuk kata perzinaan ni satu benda yang haram. Satu benda yang tak boleh buat. Tapi dia tunjuk babak berzina. Sekadar semata-mata pasal ni orang filem Timur aku. Dia kata dia tak unsur realism. Itu unsur realism. Dia tak kena tunjukkan benda tu barulah real dekat dalam filem. Semata-mata nak kata jangan buat benda tu, hang buat benda tu dalam filem. So bagi aku agak irony. Tapi nampak benda tu boleh diberi kelonggaran dengan meminimumkan scene tu sepatutnya. Dia just hampa orang filem tahu lah benda ni. Dia just buat tunjuk bilik, tutup bilik ke something. Tak payahlah nak buat gila-gila apa. Orang faham. Okey itu pi tidur lah. Kita tahu. Kalau macam syirik apa benda semua, tunjuk kemian berasap ke, lalu aku tak ajak benda-benda filem, orang filem lagi terror pada aku. Tu tak cukup marketing ni. Itu sama. Sebab tu lah dia agak kontra antara marketing atau betul hang nak mendidik orang tu je. Okey. Tapi saya ada juga poin berkaitan dengan kritikan ni lah, kalau boleh masukkan lagi lah. Sebenarnya ialah kita saya tak nafikan kita kagum dengan P-Ramlee ni sebab satu konsistensi saya sebutkan tadi adalah konsistensi beliau lah dalam menghasilkan filem-filem yang mengkritik rakyat. Satu lagi adalah kehebatan beliau berjaya membawa pelbagai tema terkait kritikan tu, especially kritikan terhadap masyarakat bawahan, masyarakat atasan, golongan wanita dan sebagainya, feminis dan sebagainya. So kita kena akur itu memang bukan cara-cara orang. Memang dia memang hebat, hebat. Tapi in the same time lah, macam saya ada baca satu tulisan dia sendiri daripada penulis ni, buku apa ni? Nama apa? Parahani dia cakap lah. Dia mengatakan kata P-Ramlee berfikiran feminis. Yang ni memperjuangkan hak wanita. Mungkin saya tak nafikan dalam kebanyakan beberapa filem yang agak popular memang menaikkan suara-suara wanita dalam filem beliau lah. Especially apa dia? Madu 3. Walaupun agak boleh. Irony juga sebenarnya. Musang berjanggut, watak Puspawangi yang boleh mengkontrol sehingga orang kata kerabat diraja lah. Maksudnya benda orang besar. Dia tu orang kampung biasa je. Orang kampung biasa tapi sampai dia boleh naik kuda. Naik kuda. Dia yang jadi kuda tu raja. Yes. Bukan kecil no? Ya. Controversial, serious controversial. Yes. Watak raja di kuda sebegitu saja. Wow. Betul lagi watak tuan tanah. Maksud dia owner kepada rumah yang diduduk oleh ramai orang. Dia perempuan tu. Dia seorang dia janda pula tu betul. So kita boleh bersetuju kata memang Cik Norma. Kita boleh bersetuju kata dia P-Ramlee mengangkat watak-watak wanita lah. Tapi kalau kata nak kata dia totally ni, saya rasa saya boleh juga tak bersetuju dengan kata mungkin kita boleh mempertikaikan konsisten beliau dalam menaikkan watak wanita. Sebab dalam misalnya cerita yang sama jugalah. Contoh cerita kita kata Musang Berjanggut tadi, dia naikkan watak Puspawangi. Tapi in the same time watak isteri kepada raja tu pun dia dah menjatuhkan satu scene menjatuhkan watak permaisuri tu sendiri. Sebab tujuan utama Sultan tu ambil anak angkat sebab dia kata hang kita dah bertahun kahwin. Mungkin sebab hang mandui. Dia kata kat permaisuri dia. Straight to the point. Dan permaisuri dia tak fight benda tu. Tak lawan statement tu. Dan mungkin boleh saya kata bersetuju lah kot dengan benda tu kan. So itu part of hang dah mendiamkan. Dia macam menghina wanita. Macam sebab raja tu dia tak tahu for a fact yang bini dia yang problem. Aku rasa watak Kak Tipah pun Yes. Didiamkan. Watak Kak Tipah pun disebut dalam majlis
dalam majlis Majlis dia kahwin kedua yang tu. malam tu kan Ya, dia sebut buat pengumuman tu kerana mandul. kerana mandul. mandul macam tu kan. Itu satu lagi buat cerita masa-masa manis lah. Masa Ya. dia kata apa? Perempuan cabaret low class itu dialog yang paling popular lah dan controversial. Dan isteri dia sendiri pun tak ni, isteri dia menangis aja. End up dia macam memang dia cari point dia dengan tu pun kawan dia je lah, main tolong wife dia. Waktu tu dah bantu untuk selesaikan dan dia pun bakat-bakat baru buat perancangan dengan apa? Pak Maon lah. Pak Maun lah. Tapi waktu tu Pak Maon muda. Ya, Pak Maun bukan Pak Maun Pak muda. lah time tu. Pak Maon lah, orang lain lah. Dia belum biri-biri lagi. Rashid ke? Rashid. Rashid lah. Tak silap Rashid. Dia okey lah dia ya betul-betul. Dia dari sudut tu macam tu, cuma mungkin lah kot dengan latar masyarakat pada waktu tu dengan apa? Lakonan pada waktu tu. Nak kata dari sudut dia dalam sudut lakonan tu sendiri sebenarnya dengan cara pakai dengan apa semua, kita boleh kata itu pun merendahkan martabat wanita sebenarnya. Tapi kita tak tahulah konteks pada waktu tu tahun 60-an ke dia macam mana. Dan P. Ramlee pun dekat hujung buku tu dia apa orang tak tengok dah serta dia ada depa dah buat anak pinak dah dan dah semayang. So bila dia sebut dah semayang tu aku macam kira ni macam orang tak semayang je ke? orang yang tak semayang saja kau yang boleh tengok filem hang dan boleh enjoy. Kau macam mana? So macam Term Osmayan tu maksud dia orang dah kita faham konteks dah, kembali orang dah ke berubah. drama Kan akan sebagainya. berubah lah. Ya, sebenarnya kalau kita tengok balik buku Membedah P. Ramlee ni, banyak mungkin bila sebut pasal bila dia nak mengangkat martabat wanita tapi dia secara tak langsung mendiamkan ataupun Betul. menjatuhkan sesuatu ni watak. Sebabnya P. Ramlee banyak mengangkat tema patriarki. Dia Patriarki sebut lah. dalam Membedah P. Patriarki. Ramlee. Jadi itu juga salah satu info yang kita kena tengok lagi dan mungkin kita tengok selepas break nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita break dulu. Baik. Okey. Kembali lagi di podcast Terpaling Baca. Hari yang panjang hari ni untuk kita. Hari yang sangat panjang. Hari Jumaat yang menduga kesabaran dan keimanan kita. bukan kita saja. Tu yang di belakang kamera pun Kru kita di dia dah berbulu ah. Kembali lagi kita di podcast Terpaling Baca yang dibawakan khas oleh Book Surgeon. Sebelum kita nak masuk ke sesi rehat tadi, aku ada sentuh sikit berkenaan dengan perkataan patriarki. Patriarki bermaksud melalui Wikipedia lah aku just petik, adalah sebuah sistem di mana lelaki memegang tampuk kekuasaan dan dominan dalam pentadbiran, manakala wanita ialah orang bawahan. So bila Nazli sentuh berkenaan dengan feminis tadi, akhirnya dalam usaha P. Ramlee untuk membawa watak ataupun mengangkat watak wanita, secara tak langsung P. Ramlee telah, bukan niat dia lah kot untuk merendah-rendahkan wanita ni, tapi secara tak langsung Dia ada unsur tu juga. Kita nampak lah. Kita nampak. setting, boleh kata setting masyarakat pada waktu tu, Nazli. Boleh. Setting masyarakat pada waktu tu yang memang ia mengamalkan sistem patriarki. Ataupun mungkin sebab P. Ramlee adalah seorang lelaki, so dia tak boleh keluar daripada fitrah tu. Okay. I think fair point. It's a fair point. Sebab sorry Wan, saya masuk. Sebab kita belajar saya belajar dulu sastra. Bila mana kita ada dua teori lah biasanya, kritik feminis dengan gynokritik. So biasanya bila mana kritik feminis ni kita membahaskan tentang karya-karya lelaki tapi menceritakan pasal perempuan. Dia pasti akan ada sisi bias dia. Itu point yang dikeluarkan. Okay, itu menarik. Point taken. Okay, noted that. Okay, so kita sebenarnya sudah sampai ke akhir. Akhirnya kita sudah sampai ke Finally. Ya. Macam tu lah. ya, kru kita pun dah boleh mula ni kot, packing. Sebenarnya dah start kemar dah lah. Okay, jadi untuk sesi terakhir ni aku just nak bagi tahu lah, P. Ramlee telah bawa banyak perubahan dalam yang pertama sekali industri hiburan. Betul. Dan secara tidak langsung kita kena akui bahawa industri hiburan yang beliau bawa bukan hanya sekadar hiburan. Betul. Ia adalah satu bentuk pendidikan. Walaupun tadi poin yang hang cakap tu kita ambil yang kita tak boleh tengok cerita P. Ramlee dan jadikan sebagai bahan sejarah.
Tapi moral value yang ada dalam filem P.Ramlee telah memberi kesan yang sangat besar dalam pembentukan bangsa Melayu yang ketika itu, atau pembentukan bangsa Melayu ataupun jati diri Melayu ataupun pembentukan masyarakat Malaysia ketika itu yang sangat-sangat ketika tu sangat-sangat mentah. Yes. Sebab pun nak dibentuk sampai Afuk pun terkesan. Sebab Afuk pun terkesan dia. Salah seorang anak dia pun terkesan. Afuk yang awalnya memang tak okey sampai akhirnya dia tahu anak dia boleh nyanyi P.Ramlee. Yes. Afuk dah hafal ke Malam Bulan di Pagar Bintang? Lain Kita macam. try. Okay, jadi untuk aku aku rasa antara babak yang pada aku penting, sangat terkesan dalam hidup aku adalah babak terakhir cerita ataupun movie Sarjana Hasan yang kita bincang pada tadi. Okay. Tapi kita hari ni bukan nak bincang pasal Sarjana Hasan semata-mata, walaupun banyak kita quote pada Sarjana Hasan kan. Babak yang terakhir yang ketika dia dah lawan dah settle semua, tiba-tiba depa heret buang, dia lawan dengan buang. So skrip yang terakhir tu yang dia kata, dengar sini kawan-kawanku sekampung, aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia seperti ini apa semua tu kan. Okey, pada aku yang memang aku rasa terkesan sangat adalah bila dia kata harapan ya memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Itu aku kata tadi, movie ni dirakam setting ketika tu, waktu tu awak dalam lebih kurang 60-70-an. Waktu tu memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Tapi dalam tu dialog dia kata, harapanku hanyalah kita sesama bangsa bersatu padulah hendaknya. Ini apa yang diingatkan ataupun apa yang diucapkan oleh Sarjana Hasan dalam konteks ni, Sarjana Hasan lah, dalam filem ni sebenarnya masih lagi terpakai sampai sekarang. Sangat-sangat lagi kita masih terpakai sampai sekarang. Sebab apa? Kita kena mengaku watak buang ni sebenarnya ada lagi. Ya, watak buang ni sebenarnya masih ada lagi dan masih lagi menjadi toksik dalam usaha kita rakyat Malaysia untuk stabil dan terus kukuh dalam menjadi sebuah masyarakat yang kalau konteks ni Melayu dan masyarakat yang dominan dalam negara Malaysia. Kita tak boleh nafikan pembelot ni masih ada. Cuma macam mana dia belot dalam keadaan ataupun fitnah yang semakin meruncing dalam masyarakat ni, kita macam-macam cara nak belot. Kalau kita tengok dari sudut yang lebih besar, bila kita kait dengan Palestin dan sebagainya, contoh dalam keadaan mereka kena berdil apa semua, kita still lagi boleh nak buat konsert-konsert liar ke, kita boleh raikan orang daripada negara-negara luar yang main berhibur kat sini dan sebagainya. Bagi aku itu satu pembelotan. Itu pengkhianatan. Yes, the modern buang. Yes. Kita tak ada nafikan. Bukan kita tak ambil dalam konteks bangsa kita saja. Kita tengok dalam agama Islam tu sendiri. Muslim lain kena berdil, kena bom apa semua, hang boleh panggil buat konsert. Wow. Great. Keep it up. Keep it up. Cuma lagi satu just sikit lah. Dalam scene Pendekar Bujang Lapuk yang bila depa hai mambang tanah apa semua tu, bila part tu tiba-tiba memang betul kena curi, kena colek. Rosnah watak dia. Rus. Okay, Rus kena colek. Anak Pak Bustar. Aku rasa scene tu bagi kesan pada aku sebab tengok tiga-tiga depa, Ramlee, Aziz dengan Sudin, bila guru depa dah bagi tahu buat benda tu, depa depa duduk kat situ, depa bacalah mantra tu. Tapi bila Rus memang betul-betul kena colek, guru dia kata, no, ni bukan lagi cubaan. Ini bukan lagi cubaan. Ini betul-betul. Tak. Dia duk fokus juga apa yang guru dia kata tadi. Akhirnya depa sedang berpegang ataupun berpaksikan kepada ideologi yang sudah mula dah longgak dah waktu tu. Sebab waktu tu depa kena bangun dan pergi selamatkan Rus. Tapi tak, atas ketaksuban kepada guru. Ini mana kamera? Memberi, ini aku nak remind kepada orang agama yang taksub kepada guru sampai melampau.
tengok scene ni, tengok macam mana ketiga-tiga mereka ni dibodohkan dan akhirnya depa tak buat dah benda yang patut. Depa dah tak pergi bersilat dah. Depa lebih kepada nak baca mantra sebab apa yang guru depa pesan tadi, baca, dan kalau orang mic jadi apa-apa pun cubaan. Dah kali guru dia lari juga. Sampai dia ni macam duk menjerit ke gelak ke macam nak gila pada kat situ. Bila anak dia kena bawa api. Waktu tu yalah tak tahulah guru sekarang yang di taksubi tu kan, di taksubi, sorry. Okey, kalau sebenarnya kalau tanya saya bab pengajaran yang kita boleh ambil daripada filem Piramli ni banyak. Ya. Tapi poin yang saya lebih concernkan lah macam yang tadi kita bincangkan kan. Saya risau sekarang ni Piramli hasilkan banyak filem yang memberi elemen kritikan dan maksudnya pengajaran kepada kita lah. Tapi yalah, adakah macam tadi lah kita bincang, adakah kita sekadar menonton dan habis dan benda tu akan berulang lagi dan kita hanya menonton sekadar menonton dan kita tahu pengajaran daripada cerita Musa Menjanggut ni nak naikkan watak wanita, daripada cerita Bujang Lapuk nak cerita dari sudut orang kata perbezaan kasta antara orang kaya dengan orang miskin. So itulah poin dia, macam saya lebih concern sejauh mana kita ni menonton dan adakah kita ambil pengajaran tu ataupun kita sekadar tahu itu pengajaran tapi kita tak berubah dan end up kita akan melakukan benda yang sama lah. Tapi kalau kata diminta untuk memilih cerita filem yang betul-betul memberi impact ataupun kesan lah kepada saya, mungkin menunjuk pada kita situasi orang biasa. Filem yang saya mesti memilih mungkin Bujang Lapuk lah kot. Bujang Lapuk is the best scene lah yang menceritakan orang kata konflik, realiti orang, masyarakat, kemiskinan bandar, nak kahwin, isu-isu nak kahwin masa si Sudin nak kahwin dengan ni, masa tu mak dia kata nak kahwin dengan orang ada-ada. So perbezaan tu, kes anak yang dapat gaji siapa? Dah sekali watak heroin tu. Tak ingat. So scene tu masa kita belajar daripada orang ayah dia seorang kaki judi dan sebagainya. Bapa angkat dia. So dia di setiap Sofia. So pada saya dalam filem Bujang Lapuk ni too many lah. Bagi saya banyak benda yang memang sangat dekat dengan kita, mungkin sebab kita adalah masyarakat biasa lah. Dengan masyarakat biasa. So impact dia lebih besar pada kesan dia berbanding dengan filem-filem yang macam kita kata Saja Hassan tadi, kita bukan tentera. So mungkin kita boleh faham benda tu sebagai macam tu je lah. Tapi kita mungkin realiti kita tak rasa hidup macam tu. Tapi kalau macam cerita-cerita Bujang Lapuk ni memang pada saya lebih memberi kesan dia sebab kita adalah di tempat itulah. Kita berada di tempat itu dan kita marhin, kita terkesan lah. Serius aku terkesan dengan apa cerita, sudut pandang apa. Kalau aku mungkin disebabkan aku ni struggling father. So filem yang aku akan pilih adalah Anak Aku Sazali. Ya dengarlah. Semua tu serius. Dia ya, betul part tu serius kan. Kalau macam tanya beberapa beradik-beradik lah, bila tanya bila dah jadi parents tengok Sultan Anak Aku Sazali, part yang last sekali dia kata bapa yang bersalah dalam soalan ni, misalnya yang tu bapa membesarkan Sazali dengan secara membabi buta sahaja. Segala apa kemauan Sazali bapa tunaikan, segala apa yang hajat Sazali bapa sempurnakan, sehingga Sazali pandai bercakap bohong sama bapa, sehingga Sazali menipu bapa, menipu untuk kepentingan diri, tetapi bapa hanya Anakku Sazali. Part tu bila sembang dengan beradik-beradik hal lain yang ada anak, yang macam of course looking forward lah, kita ada anak kan, nak menekan kau, kita jadi hang sat, kita jadi bila sat, aku akan besarkan anakku dalam keadaan dia jadi macam tu kah? Bagi salah kasih sayang sampai dia salah pun hang tak kata dia salah, hang tak tegur dia, hang tak ada keberanian macam kata aku akan besarkan dia dengan segala kasih sayang apa semua. Padahal bini dia dah kata dah sebelum bini dia mati, kata engkau akan merosakkan dia Sazali. Dah dia kata aku bagi dah macam tu jadi. Kalau ada seorang mamu punya karakter kat situ, dia kata ni apa hang buat kat anak? Kata tapi ya manis pun malangnya manis pun tak ada kat situ. Dia macam aduh, macam yang tu antara benda yang kalau sembang kan, ya sembang dengan beberapa orang, dia kata tengok Anakku Sazali, kita takut dia end up kita jadi parents yang derhaka.
Bukan anak yang derhaka. Bukan anak yang derhaka tau. Bukan. Anak derhaka tu kita tak. Dulu mungkin kita sembang macam tu, tapi sekarang Jadi parents yang derhaka. Dan yang lagi risau, kita takut kita end up jadi parents yang derhaka, tapi kita rasa kita buat the good parenting. Oh gila Mat. Serius yang tu kalau sebagai konklusi ni lah. Kalau sebagai konklusi ni aku rasa anakku Sasali tu antara yang bagi kesan yang besar personally untuk aku. Okay. I think that's it. Ya. Kami cuma satu Wan saja lah ni, masuk selingan lah ni. Oh, tak ada kaitan dengan pengajaran pun. Okay. Pasal tak? Ni kalau mungkin boleh masuk dekat poin kritikal tadi ke? Okay. Boleh. Okay. Boleh. Tak apa. Nah, ni sambil-sambil lah. Dia tak serius pun. Okay. Pasal tak? Dalam cerita Piramli, kalau dia jadi hero, last kali hero mesti dapat hadiah. Of course. Trigger ke? Itu kritikan kau komplimen. Tak tahu. Tapi apa-apa pun last kali macam kalau studi dengan Haji tak dapat hadiah. Dan anak Semana Dorimi pun dia yang dapat pegang dia dapat pegang bawah Tengku Puteri. Itu yang antara yang aku tak setuju sebenarnya. Tak, betul lah kata Nazli. At the end, dia yang dapat pegang paha Tengku Puteri. Lepas tu dalam Pendekar Bujang Lapuk, dia yang dapat peluk Rose. Rose. Ni, Nujum 4 bulan lah. Oh ya. Cukup bulan kahwin. Dia sebelum tu dia tak belum apa dah peluk. Nampak? So macam tapi yalah okey. Bujang Lapuk 3-3 ada Pono. Ada pun. Ya. Semua dapat. Cuma tuan rumah dia dapat lah. Cik normal. Ada selingan saja lah. Ya. Tapi kita tengah fikir lah sama ada dia masuk dalam kritikan ke atau sebenarnya atau sebenarnya kita puji dia. Betul juga. Cekap lah. Dia cekap lah. Betul. Aku rasa itu saja. Bu Sejen akan konsisten terus mendoakan pembebasan Gaza, Masjidil Aqsa daripada puak Zionis penjajah. Jadi pasal itu saja daripada kami. Sejen. In the same time kita juga berharap, kita bukan berharap akan ada Piramli yang baru, tapi kita berharap juga in the same time relate to topik yang kita bincang hari ini adalah pengarah-pengarah filem yang tengah naik sekarang ni mengambil inspirasi Piramli untuk continue dengan karya-karya yang kalau bukan generasi sekarang, generasi akan datang, InsyaAllah. So with that, Bu Sejen, analyse, Scrutinize, criticize. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi